Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tahun 5. Daripada hari ini, Cikgu Al akan ajar kamu semua bahasa Melayu tahun 5 bagi tema yang pertama, unit yang kedua untuk SP 2.1.1. Mari kita lihat bahasa Melayu tahun 5. Tema yang Cikgu Al pilih pada hari ini iaitu kemasyarakatan. Unit kerjasama eratkan hubungan. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu kita boleh. Kemahiran yang kita akan terapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini iaitu kemahiran membaca bagi SP 2.1.1. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mengetahui objektif pembelajaran terdahulu sebelum kita mendalami tajuk yang kita pelajari pada hari ini, iaitu objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons dengan betul. Rujukan standard pembelajaran 2.1.1. Okey, murid-murid perlu ingat maklumat tersurat dan tersirat bagi menyatakan respons. Kita lihat lagi kriteria kejayaan. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami 3 maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons secara individu dengan betul. Rujukan SP 2.1.1. Baiklah murid-murid, kita lihat petikan yang telah pun Cikgu Al sediakan iaitu kita boleh. Aktiviti kita pada kali ini iaitu membaca dan memahami teks. Mari membaca dan murid-murid di rumah sana boleh membaca dengan cikgu dengan mengikut intonasi dan sebutan yang betul. Baiklah, mari kita mulakan tajuk kita boleh. Afifi, Kai Jun dan Tinesh menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlumbaan, mereka diberi taklimat. Sebelum perlumbaan dan juga ketika perlumbaan. Apabila murid-murid tengok di sini, terdapat 2 bahagian iaitu sebelum perlumbaan dan juga ketika perlumbaan. Mari kita lihat jadual untuk sebelum perlumbaan dahulu. Terdapat 3 perkara utama. Yang pertama iaitu peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Yang kedua, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Yang ketiga, sebelum perlumbaan, basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Baiklah, kita sudah pun membaca dan memahami jadual bagi sebelum perlumbaan. Mari kita lihat ketika perlumbaan. Ketika perlumbaan terdapat 3 perkara utama yang murid-murid perlu ketahui, iaitu yang pertama, peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda. Papan tanda yang ada iaitu arah laluan perlumbaan dan juga tempat berbahaya. Kita lihat lagi ketika perlumbaan. Perkara yang kedua iaitu peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Dan yang terakhir, peserta perlu saling menghormati. Kita teruskan pembacaan kita dalam petikan. Kai Jun telah memenangi pertandingan ini. Afifi pula hanya menduduki tempat keempat. Mari kita baca dialog yang disediakan. Tahniah Kai Jun, ucap Afifi. Terima kasih Afifi. Mengapakah kamu lambat Afifi? Tanya Kai Jun. Peserta di hadapan saya tidak perasan akan arahan papan tanda. Akhirnya dia terjatuh kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu sahaja. Jelas Afifi. Apakah tindakan kamu Afifi? Soal Tinesh. Saya telah membantunya agar bangkit semula.
saya juga memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk meneruskan perlumbaan ini. Jelas Afifi? Wah, kami sangat bangga akan semangat setia kawan kamu, Afifi, ucap Kaijun dan Tinesh. Rim tayar basikal kamu kelihatan bengkok. Bahaya untuk kamu tunggang, kata Kaijun. Betul Kaijun, kalau begitu, saya akan meminta bantuan ayah saya untuk membawa basikal Afifi pulang dengan kenderaan pacuan 4 roda, kata Tinesh. Terima kasih Kaijun, Tinesh, balas Afifi. Baiklah, murid-murid telah pun membaca petikan dan juga dialog yang telah pun Cikgu Al sediakan. Kepada murid-murid yang tidak dapat membaca dengan jelas, boleh membuka muka surat buku teks tahun 5 muka surat 8. Aktiviti yang telah kita laksanakan iaitu aktiviti membaca dan memahami teks. Jadi di sini Cikgu Al harap murid-murid dapat membaca dengan baik sebutan dan intonasi yang betul serta dapat memahami teks yang telah pun kita baca ataupun petikan yang telah kita baca tadi. Cikgu Al percaya bahawa murid-murid mesti dah faham dengan cerita yang kita dah baca tadi. Perkara utama yang perlu murid-murid ingat iaitu perkara sebelum perlumbaan dan juga ketika perlumbaan. Baiklah murid-murid, sekarang ni kita akan pergi ke aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti memahami maklumat tersirat untuk memberikan respons. Baiklah, untuk mengetahui maklumat tersirat, Cikgu Al telah pun sediakan 4 maklumat tersirat dan 1 maklumat tersirat dan juga respon sebagai contoh. Mari kita lihat maklumat tersirat yang telah pun Cikgu Al sediakan. Murid-murid boleh juga merujuk lembaran kerja yang telah pun Cikgu Al sediakan dan siapkannya secepat mungkin apabila murid-murid menonton video ini. Baiklah, mari kita teruskan. Aktiviti memahami maklumat tersirat untuk memberikan respons. Untuk aktiviti ini, Cikgu Al sudah sediakan maklumat tersirat. Jadi murid-murid hanya perlu mengisi respons masing-masing sahaja dalam lembaran kerja. Mari kita lihat. Maklumat tersirat. Nombor 1. Peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Mari kita tengok maklumat tersirat nombor 1 ini di manakah kita boleh dapat melalui petikan yang telah pun kita baca. Mari kita lihat murid-murid. Untuk yang pertama, peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Baiklah murid-murid, perkara yang kita baca tadi iaitu maklumat tersirat yang kita baca tadi boleh didapati melalui jadual sebelum perlumbaan. Masih ingat lagi kita ada 2 perkara iaitu sebelum perlumbaan dan juga ketika perlumbaan. Maka untuk isi tersirat ini kita perlu lihat jadual sebelum perlumbaan. Yang pertama iaitu peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Okey, kita akan tengok respons yang bersesuaian dengan maklumat tersirat tadi. Apabila peserta perlu menjaga kesihatan sebelum melaksanakan perlumbaan. Mengapa murid-murid? Kita mesti mengetahui mengapa kita perlu melaksanakan sesuatu. Jadi di sini Cikgu Al telah pun menyediakan respons. Sebagai contoh, peserta dapat mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Di sini sebagai contoh Cikgu Al bagi maklumat tersirat. Pelumba basikal perlu menjaga kesihatan. Mengapa? Supaya mereka tidak mengalami kemalangan apabila mengayuh basikal semasa perlumbaan. Itu adalah salah satu contoh respons dan juga maklumat tersirat yang Cikgu Al sediakan. Kita tengok lagi maklumat tersirat yang kedua. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Mari kita lihat di manakah kita boleh dapat
maklumat tersirat ini melalui petikan. Kita tengok murid-murid. Okey. Maklumat ini boleh didapat melalui jadual sebelum perlumbaan, iaitu perkara yang kedua. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Jadi murid-murid, untuk respons yang bersesuaian dengan isi tersirat ini, mengapa pelumba basikal perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat? Cuba murid-murid fikirkan mengapa. Apabila kita hendak melaksanakan satu perlumbaan basikal, kita perlu memakai pakaian yang bersesuaian. Ini adalah salah satu contoh respons yang telah pun Cikgu Al sediakan. Tetapi murid-murid boleh juga menyatakan respons masing-masing kerana setiap orang mempunyai pendapat yang berbeza. Ini adalah salah satu contoh jawapan yang telah pun Cikgu Al sediakan. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Respons, peserta dapat bergerak dengan selesa. Betul kan? Semestinya apabila kita memakai pakaian yang bersesuaian semasa mengayuh basikal, kita akan rasa selesa dan tidak akan mengakibatkan kita tidak akan mengakibatkan kemalangan. Mungkin kalau kita pakai seluar yang tidak bersesuaian seperti seluar jean untuk mengayuh basikal, semestinya kita akan lambat untuk mengayuh basikal dan juga boleh mengakibatkan kecederaan ataupun melecet pada bahagian paha ataupun kaki. Mari kita lihat maklumat tersirat yang ketiga. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Cuba murid-murid fikirkan kenapa peraturan ini dibuat. Mengapa basikal perlu berada dalam keadaan yang baik dan sesuai dengan berat badan. Kita lihat dulu di manakah kita boleh dapat maklumat tersirat ini. Maklumat tersirat ini kita boleh lihat melalui petikan sebelum perlumbaan. Sebelum perlumbaan untuk perkara yang ketiga, iaitu basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Apakah pendapat murid-murid tentang pernyataan ini? Mengapa basikal perlu dalam keadaan yang baik? Baiklah, kita lihat respon yang telah pun Cikgu Al sediakan. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Respons, peserta dapat mengawal keadaan ketika menunggang basikal. Itulah salah satu contoh respons yang Cikgu Al berikan. Murid-murid bolehlah menyatakan respons masing-masing kerana seperti mana yang Cikgu Al pernah cakapkan, setiap orang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeza. Oleh yang demikian, Cikgu Al mahu melihat pendapat dan pandangan murid-murid berkenaan dengan maklumat tersirat yang Cikgu Al sediakan ini. Dan ini adalah salah satu contoh. Cuba murid-murid bayangkan apabila kita menggunakan basikal yang tidak bersesuaian dengan berat badan kita. Apa yang akan jadi? Sebagai contoh, kita memilih basikal yang besar, tetapi badan kita tidak sesuai dengan saiz basikal tersebut. Sedangkan apabila hendak mengayuh basikal, kaki tidak dapat menjejaki tanah apabila berhenti. Ini akan mengakibatkan kemalangan. Disebabkan itulah Cikgu Al letakkan respons, basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Respons, peserta dapat mengawal keadaan ketika menunggang basikal. Kita lihat lagi maklumat tersirat yang terakhir. Peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda. Papan tanda ada dua, arah laluan perlumbaan dan juga tempat berbahaya. Mari kita cari dulu di manakah kita boleh dapatkan maklumat tersirat ini. Kita lihat melalui petikan. Maklumat tersirat ini boleh didapati melalui sebelum atau ketika.
ketika perlumbaan, iaitu perkara yang pertama. Di sini ditulis peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda, arah laluan perlumbaan dan juga tempat berbahaya. Mari kita lihat apakah contoh respons yang telah pun Cikgu Al sediakan untuk murid-murid. Mengapa kita sebagai pelumba basikal perlu mematuhi papan tanda? Respons: peserta dapat mengelakkan diri daripada tersesat melalui jalan yang berbahaya. Ini adalah salah satu contoh yang telah pun Cikgu Al berikan. Cikgu Al harap agar murid-murid dapat memberikan respons masing-masing yang boleh difikirkan bersesuaian ataupun logik. Asalkan benda yang kita nyatakan dalam respon itu adalah bersesuaian dan boleh difikir akal. Kita fikir semula ya, mengapa kita sebagai pelumba basikal perlu mematuhi papan tanda? Apabila kita mengayuh basikal ataupun dalam perlumbaan, kita perlulah berada dalam trek ataupun laluan yang telah pun disediakan. Semestinya kita perlu mematuhi anak panah ataupun papan tanda. Mungkin papan tanda itu menyatakan ada jambatan di hadapan, ada masjid di hadapan, ada checkpoint di hadapan dan juga arah kanan ataupun kiri. Jadi di sini respon cikgu nyatakan dengan mematuhi papan tanda, pelumba basikal dapat mengelakkan daripada tersesat semasa perlumbaan. Baiklah murid-murid, nampaknya aktiviti kita untuk memahami maklumat tersirat untuk memberikan respons dah sampai ke penghujung. Jadi Cikgu Al harap murid-murid dapat menyiapkan lembaran kerja yang telah pun cikgu berikan dan memberikan respon masing-masing yang boleh difikir melalui pendapat dan pandangan masing-masing. Cikgu Al percaya bahawa murid-murid semua mempunyai kreativiti yang sangat tinggi dan boleh berfikir secara matang. Jadi sampai di sini saja kita punya pelaksanaan PDP kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Jangan lupa hantar lembaran kerja kepada Cikgu Al. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.